pada pilihan raya yang akan datang. Saya berasa yakin kerana bila kita pergi ke Serian baru-baru ini, di mana kita adakan satu ceramah yang dihadiri oleh 2,000 orang, di mana 80% adalah datang daripada kawan-kawan Bidayuh. Ini adalah kali pertama ceramah DAP dihadiri oleh begitu ramai orang asal, iaitu daripada kaum Bidayuh. Kepada saudara-saudara Dayak Iban Bidayuh, marilah kita bersama-sama berdiri, kita ngap sayup sama Barisan Nasional. Di Johor, kita mempunyai harapan baru kerana kita dapat sambutan yang begitu hangat, dan kita yakin bahawa kubu kuat Barisan Nasional, baik MCA, baik UMNO, kali inilah kita akan tembusi dan tawan kerusi-kerusi parlimen mereka. Saya ingin ucapkan tahniah kepada wanita DAP yang telah mengadakan pemilihan parti buat kali pertama pada minggu lepas. Dan saya yakin bahawa sayap wanita di bawah kepimpinan baru yang diketuai oleh saudari Chong Eng akan membantu DAP melaksanakan tugas bersejarah ini. Saya juga ingin memuji DAPC atas pertandingan mantap dalam kongres mereka yang diajukan bersama wanita DAP. Kepimpinan DAPC yang baru di bawah saudara Teo Kok Siong pasti akan memberi inspirasi kepada anak muda kita untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Ingin saya menarik perhatian kepada pindaan yang dibuat ke atas perlembagaan DAPC oleh bekas pemimpinnya saudara Anthony Loke, yang menurunkan hak umur ahli daripada 40 tahun kepada 35 tahun, yang bakal memastikan sayap pemuda akan dikotori oleh pemimpin muda dan bukan pemimpin tua yang mimpikan mereka masih muda, macam di Barisan Nasional. Perlu diingatkan bahawa bukan bilangan ahli yang penting, bukan kekuatan kuasa yang menentukan segala-galanya. Yang penting bukanlah politik wang seperti yang penting dalam Barisan Nasional, tetapi dalam DAP yang penting ialah prinsip kita, yang penting ialah idea bernas kita, yang penting ialah idealisme kita, dan yang penting ialah cita-cita berkhidmat untuk rakyat. Itu yang paling penting dan bezakan DAP dengan Barisan Nasional. Saya berasa amat terharu kerana saya rasa amat bangga bahawa selama 5 tahun saya menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga Setiausaha Agong DAP. Tidak ada seorang ahli DAP pun yang datang cari saya untuk minta projek layanan khas ataupun habuan kerana kita adalah dalam kerajaan. Tak macam BN, ahli-ahli DAP memberikan sumbangan tanpa mencari kepentingan peribadi, tetapi bersedia menyumbang, berkorban tanpa runggutan semata-mata kerana kita begitu yakin bahawa DAP boleh menjadikan Malaysia lebih baik. Inilah perbezaan di antara kita dan mereka di Barisan Nasional. Kita bersedia berkorban untuk pendirian parti, malah ramai di antara kita yang teraniaya, bukan setakat masuk penjara kerana kepercayaan kepada DAP, tetapi juga kehilangan nyawa, macam saudara Teo Beng Hock yang kehilangan nyawa semasa berkhidmat untuk parti dan rakyat. Bagi pihak semua ahli-ahli parti, bagi pihak 150,000 ahli-ahli DAP, saya ingin memberitahu Teo Beng Hock, anda akan dikenang oleh DAP selama-lamanya.
我要代表15万行动党的党员，告诉赵明富，我们永远记得纪念你。我们要告诉赵明富，我们不会忘记你。我们也要告诉国政，我们不会放过你啊！Dengan semangat jitu sedemikian, sama ada DAP menang 1 ataupun 100 kerusi, kita sentiasa bersiap sedia untuk berjuang demi memastikan bahawa rakyat Malaysia diberikan layanan daripada sebuah kerajaan yang lebih baik. Sebelum pilihan raya umum 2008, DAP sentiasa ditewaskan oleh politik kaum dan agama Barisan Nasional. UMNO mainkan perkauman dan ekstremisme melampau yang telah melenyapkan suara-suara yang menyokong dasar-dasar bernas daripada DAP. MCA, MIC, SUPP dan gerakan juga 2 kali 5 mainkan rentak yang sama. Rentak perkauman dan politik yang memukkan rakyat demi meraih sokongan bukan Melayu dengan suatu kelainan, iaitu bahawa perlu ada perwakilan bukan Melayu dalam pentadbiran kerajaan. Kalau tidak mahu kaum bukan Melayu yang sudah terpinggir akan diketepikan sama sekali. Tetapi game changer atau peralihan paradigma yang berlaku dalam pilihan raya umum 2008 apabila rakyat menyedari bahawa mereka telah ditipu dan diperdayakan oleh Barisan Nasional. Sifat perkauman dan ekstremisme UMNO adalah topeng untuk menghalalkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Orang Melayu tiba-tiba sedar bahawa bukanlah orang bukan Melayu yang merompak mereka, tetapi sebenarnya perompak besar adalah pemimpin UMNO. Lihat skandal saham 52 bilion ringgit, 54 bilion ringgit saham diberikan kepada orang Melayu, tapi tak ada seorang Melayu biasa yang dapat saham. Mahfuz 1 saham pun tak ada, Datuk Malik, Datuk Mansur 1 saham pun tak ada. Daripada 54 bilion ringgit punya saham bumi, sekarang tinggal 2 bilion ringgit saham saja. Mana 52 bilion ringgit saham bumi pergi? Kita semua tahu. Itulah sebabnya tidak ada suatu penjelasan penuh atas skandal saham 52 bilion ringgit tersebut. Orang Melayu sedar mereka tertipu. Rakyat bukan Melayu juga turut sedar bahawa perwakilan bukan Melayu dalam kerajaan DN begitu tak berguna kecuali untuk mereka yang memegang jawatan untuk memperkayakan diri sendiri. Jika orang bukan Melayu mau dapat projek, tak payah cari MIC, MCA, gerakan SUPP, carilah kroni UMNO, semua boleh dapat. Ugutan mau melepaskan jawatan dalam kerajaan, itu satu penipuan lagi. Itu ada satu penipuan lagi. Kerana kita tahu mereka semua berebut-rebut untuk dapat jawatan menteri. Tengok macam SUPP, Parti Arakan tak boleh jadi menteri dalam kerajaan, tetapi arahan ini tak diambil peduli, mereka terus pegang, mati-mati pegang jawatan menteri. Saudara-saudari sekalian, melangkah ke harapan, DAP mahu dikenali sebagai sebuah parti kemalaysiaan untuk seluruh negara yang mempunyai pengaruh dalam semua negeri di Malaysia. DAP mahu menjadi pilihan utama bukan sahaja
untuk kaum India, Melayu, Cina, tetapi juga kawan-kawan kita daripada Sabah, Sarawak, Kadazan, Dusun Mulut serta kaum Dayak di Sarawak. DAP mahu dikenali sebagai parti yang mempunyai idea-idea yang terbaik. Macam kita nak jadi negeri dan parti hijau, di mana kita galakkan program-program inisiatif mesra alam sekitar. Di Pulau Pinang bukan sahaja kita menolak beg plastik, tapi kadar kita semula paling tinggi. Sasaran negara adalah 20% pada tahun 2020. Sekarang Pulau Pinang telah lebih tahap itu, sekarang kita sudah capai 26%. DAP mahu menjadi parti yang mesra anak muda dan memperjuangkan hak wanita. DAP mahu menjadi parti yang bersekutu dengan masyarakat madani seperti Gerakan Bersih untuk Pilihan Raya Bersih dan Gerakan Himpunan Hijau untuk menentang lainas. Perkembangan DAP telah berjalan dengan penuh kerjasama para pemimpin dan ahli-ahli serta rakan dalam Pakatan Rakyat. Kesetiakawanan kita kepada PKR dan PAS dan Pakatan Rakyat adalah terbukti dan tidak boleh dinafikan. DAP berharap bahawa kesetiakawanan kita ini diiktiraf dengan membenarkan DAP bertanding lebih banyak kerusi pada pilihan raya umum yang akan datang. Bertanding di Semenanjung Malaysia, sekurang-kurangnya tambahan 3 kerusi parlimen dan 10 kerusi DUT. Manakala Sabah dan Sarawak akan menguruskan rundingan kerusi masing-masing. Walau bagaimanapun kejayaan dalam perkembangan parti, ia tidak bermakna jika kita tidak bersatu. Hari ini DAP mendapat perhatian daripada seluruh negara. Mereka rasa begitu pelik. Mengapa sebelum pilihan raya parti berani mengadakan pemilihan parti? Tapi ini menunjukkan bahawa DAP menghormati proses demokrasi. Sungguhpun kita hanya sejenak sebelum pilihan raya umum. Mari kita buktikan kita boleh jalankan pemilihan parti dengan baik, kerana kita tak kira sama ada menang atau kalah. Pemimpin dan ahli DAP sentiasa kekal bersatu dengan satu fikiran, satu jiwa, satu semangat, satu pasukan dan satu iltizam untuk membantu Pakatan Rakyat menumbangkan Barisan Nasional.